Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 5, bab 9, Malaysia dalam kerjasama antarabangsa. Di bawah tajuk kecilnya ASA, iaitu Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara, dan Mafilindo, iaitu Malaysia, Filipina dan Indonesia. Sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Di bawah Malaysia dalam pertubuhan serantau, ada 3 pertubuhan serantau yang akan dipelajari. Yang pertama, Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ataupun ASA. Yang kedua, Malaysia, Filipina dan Indonesia ataupun Mafilindo. Dan yang ketiga, Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ataupun singkatannya ASEAN. Baiklah, ini juga akan menyentuh dengan lebih lanjut lagi, iaitu pertubuhan ASA dengan Mafilindo. Untuk pertubuhan ASA, ada 3 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, latar belakang ASA. Yang kedua, matlamat ASA. Dan yang ketiga, sebab ASA kurang berjaya. Baiklah, kita lihat yang pertama dahulu. Latar belakang ASA. Tunku Abdul Rahman telah mencadangkan penubuhan ASA sebagai usaha membendung pengaruh dan gerakan PKM di Malaysia, Thailand dan Filipina. Penubuhan ASA diharapkan dapat melindungi negara-negara anggota daripada ancaman komunis. ASA ni idea daripada siapa? Idea daripada Tunku Abdul Rahman. Paling penting, ASA ni bertujuan untuk apa? Untuk membanteras ancaman komunis. Penubuhan ASA juga dapat menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi dan sosial antara negara-negara anggota. Dalam satu mesyuarat yang diadakan di Bangkok antara Malaysia, Thailand dan Filipina pada 31 Julai 1961, ASA ditubuhkan. Bila ASA ditubuhkan? Pada 31 Julai 1961. Okey, seterusnya matlamat ASA. Ada 3 matlamat utama. Yang pertama, menjalinkan kerjasama di kalangan negara anggota dalam ekonomi, sosial dan sains. Yang kedua, memberi dan menyediakan kemudahan latihan dan penyelidikan dalam bidang sains dan teknologi. Dan yang ketiga, menjamin keselamatan dan kestabilan politik negara rantau Asia. Dia ada apa matlamat ASA? Ada 3 yang utama, iaitu kerjasama dalam bidang ekonomi, sains dan sosial. Yang kedua, menyediakan kemudahan dan penyelidikan dalam bidang sains dan teknologi. Dan yang ketiga, menjamin keselamatan dan kestabilan politik negara Asia Tenggara ataupun rantau Asia. Okey, akhir sekali, sebab-sebab ASA kurang berjaya. Ada 3 sebab utama. Yang pertama, ASA dianggap sebagai pertubuhan yang anti pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Sebagaimana kita tahu, Presiden Soekarno ni dia lebih kepada komunis. Pemerintahan dia lebih kepada apa? Lebih kepada komunis. Komunis ni bermusuh dengan kapitalis. Kesangsian timbul kerana perjanjian ketenteraan Malaysia dengan Britain. Sementara Thailand dan Filipina pula dengan USA. Ya, Britain dan USA ni adalah kapitalis. Presiden Soekarno lebih kepada blok apa? Blok komunis. Sebab tu ASA ni dianggap sebagai pertubuhan yang anti pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Pertelingkahan antara Malaysia dan Filipina berkaitan dengan penubuhan Malaysia akhirnya membawa kepada pembubaran ASA. Okey, seterusnya kita lihat Mafilindo. Mafilindo ada 4 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, maksud Mafilindo. Yang kedua, latar belakang Mafilindo. Yang ketiga, matlamat Mafilindo. Dan yang keempat, sebab Mafilindo kurang berjaya. Baiklah, kita lihat yang pertama dulu, maksud Mafilindo. Mafilindo adalah cantuman nama 3 negara, iaitu Malaysia, Filipina dan Indonesia. Mafilindo ni cantuman berapa negara? Cantuman nama 3 negara. Malaysia, Ma tu Malaysia, Pil tu adalah Filipina, Indo tu adalah Indonesia. Menjadikannya Mafilindo. Okey, latar belakang Mafilindo. Timbul pertelingkahan akibat daripada cadangan penubuhan Malaysia. Ini kerana Indonesia tidak bersetuju dengan pembentukan Malaysia kerana Presiden Soekarno menganggap satu bentuk penjajahan baru. Filipina pula menentang kerana
negara tersebut menuntut hak ke atas Sabah. Jadi sebagai langkah penyelesaian, Malaysia telah bersetuju mengadakan rundingan dengan pemimpin Filipina dan Indonesia di Manila pada 30 Julai hingga 5 Ogos 1963. Hasil daripada rundingan ketiga-tiga pemimpin tersebut, mereka telah bersetuju untuk menubuhkan Mafilindo. Ketiga-tiga negara ini mencapai kata sepakat untuk memohon bantuan PBB untuk mendapatkan pandangan rakyat Sabah dan Sarawak tentang pembentukan Malaysia. Macam pasal apa Mafilindo dibuat? Mafilindo dibuat kerana timbul pertelingkahan disebabkan oleh cadangan pembentukan Malaysia. Kerana Indonesia menganggap Malaysia satu bentuk penjajahan baru dan Filipina pula menuntut hak ke atas Sabah. Disebabkan itulah Malaysia mengadakan rundingan bersama dengan pemimpin-pemimpin ketiga buah negara. Rundingan dibuat di mana? Di Manila pada 30 Julai hingga 5 Ogos 1963. Melalui rundingan inilah telah mewujudkan Mafilindo. Dalam mesyuarat Mafilindo, mereka telah bersetuju untuk meminta bantuan Sabah, meminta bantuan daripada PBB untuk mendapatkan pandangan daripada penduduk Sabah dan Sarawak. Okey, seterusnya kita lihat matlamat Mafilindo. Ada dua matlamat Mafilindo yang utama. Yang pertama, meningkatkan hubungan persahabatan antara Malaysia, Filipina dan Indonesia. Yang kedua, menyelesaikan pertelingkahan antara Malaysia, Filipina dan Malaysia, Indonesia. Jadi ada apa matlamat utama? Ada dua. Yang pertama, meningkatkan hubungan persahabatan dan yang kedua, menyelesaikan pertelingkahan. Okey, last sekali, sebab Mafilindo kurang berjaya. Ada dua sebab utama Mafilindo kurang berjaya. Yang pertama, Indonesia dan Filipina kurang berpuas hati dengan siasatan PBB dan terus menentang Malaysia. Persengketaan yang berterusan ini menyebabkan Mafilindo tidak berperanan lagi. Macam mana nak berperanan untuk mengeratkan hubungan persahabatan dan mengelakkan pertelingkahan kalau pertengkaran dan peperangan masih lagi berlanjutan? Jadi akhirnya Mafilindo dibubarkan. Okey, seterusnya kita lihat analisis kekerapan bab 9 untuk kertas 2 adalah SPM 2010 sampai 2019. Bab 9 ni adalah bab wajib kena belajar semua pelajar kerana dia ada satu soalan bocor di dalam kertas 2 iaitu soalan esei nombor 11. Soalan esei nombor 11 confirm daripada bab 9 tingkatan 5. Jadi tolong bagi perhatian semua tajuk-tajuk di bawah bab 9. Sama ada SPM ulangan ataupun SPM sebenar, confirm akan keluar satu soalan esei. Di soalan esei nombor berapa? Esei nombor 11. Okey, seterusnya tengok analisis kekerapan tajuk untuk kertas 2 dalam SPM 2010 sampai 2019. Tajuk apa kita belajar tadi? Asa dengan Mafilindo. Daripada 2010 sampai 2019 tahun lepas, Asa dengan Mafilindo belum pernah langsung ditanya lagi. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk tajuk ini kerana berkemungkinan yang sangat besar tahun ini akan ditanya sama ada dalam SPM sebenar ataupun SPM ulangan. Di dalam soalan esei nombor apa? Soalan esei nombor 11. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan struktur markahnya 244. Baiklah kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A ditanya senaraikan dua negara anggota dalam Mafilindo. Ingat lagi tak, Mafilindo ni sikatan bagi berapa negara? 3 negara, Malaysia, Filipina, Indonesia. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Ada. Jika ada nak jawab macam mana? Jawab terus je, tulis jawapan. 1 Roman tulis Malaysia, 2 Roman tulis Filipina. Ada lagi tak? Ada satu lagi negara. Negara apa? Indonesia. Jadi boleh tambah di situ 3 Roman Indonesia. Dalam sejarah ni digalak menjadi galak bagi jawapan lebih. Jadi bagilah jawapan lebih. Tak salah pun dalam sejarah. Okey, kita lihat soalan B pula. Soalan B, 1 Roman ditanya nyatakan matlamat pertubuhan berikut. 1 Roman asa. Okey, tengok di ruangan jawapan. Ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Matlamat pertubuhan asa ialah menjalinkan kerjasama di kalangan negara anggota dalam ekonomi, sains dan sosial. Titik. Lepas titik, penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua koma, memberi dan menyediakan kemudahan latihan dan penyelidikan dalam bidang sains dan teknologi. Okey, seterusnya kita lihat B2 Roman. Matlamat pertubuhan Mafilindo.
Tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Jadi ambil oleh pembuka kat soalan. Matlamat pertubuhan Mafilindo ialah meningkatkan hubungan persahabatan antara Malaysia, Filipina dan Indonesia. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua koma menyelesaikan pertelingkahan antara Malaysia, Filipina dan Malaysia, Indonesia. Okey, seterusnya soalan C. Apakah manfaat Malaysia menyertai pertubuhan serantau seperti ASA dan Mafilindo? Apa kehendak soalan? Manfaat menyertai ASA dan Mafilindo. Jadi tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi ambil boleh pembuka kat soalan. Manfaat Malaysia menyertai pertubuhan serantau seperti ASA dan Mafilindo ialah meningkatkan hubungan persahabatan dengan negara jiran. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi start dengan nombor berapa untuk isi kedua? Nombor kedua. Kedua koma. Dapat menyelesaikan pertelingkahan antara Malaysia dengan negara serantau yang lain melalui rundingan. Lepas kedua. Ketiga koma. Dapat menjalin kerjasama di kalangan negara anggota dalam ekonomi, sains dan sosial. Lepas ketiga. Keempat. Mendapat bantuan kemudahan latihan dan penyelidikan dalam bidang sains dan teknologi. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan esei markahnya 488. Baiklah, kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A 1 Roman dia tanya, nyatakan latar belakang pertubuhan ASA. Okey, jadi soalan esei seperti biasa wajib ada pembuka sebelum nak jawab. Jadi ambil bilik pembuka kat soalan. Latar belakang pertubuhan ASA ialah idea penubuhannya dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman sebagai usaha membendung pengaruh dan gerakan PKM di Malaysia, Thailand dan Filipina. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua, penubuhan ASA diharapkan dapat melindungi negara-negara anggota daripada ancaman komunis. Okey, seterusnya A Roman, latar belakang Mafilindo. Jadi sebelum nak jawab kena tulis apa? Tulis pembuka dulu. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Latar belakang pertubuhan Mafilindo ialah timbul pertelingkahan akibat daripada cadangan pembentukan Malaysia. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua koma. Indonesia tidak bersetuju dengan pembentukan Malaysia kerana Presiden Soekarno menganggap Malaysia sebagai satu bentuk penjajahan baru. Titik. Lepas kedua ketiga. Filipina pula menentang kerana negara tersebut menuntut Sabah. Okey, seterusnya kita lihat soalan B. Mengapakah pertubuhan Mafilindo dan ASA gagal berperanan sebagai pertubuhan serantau? Apa kehendak soalan? Mengapakah? Mengapakah merujuklah? Merujuk pada sebab. Sebab pertubuhan Mafilindo dan ASA gagal berperanan. Okey, jadi ambil balik pembuka kat soalan. Sebab pertubuhan Mafilindo gagal berperanan sebagai pertubuhan serantau kerana Indonesia dan Filipina kurang berpuas hati dengan siasatan PBB. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua koma. Indonesia dan Filipina terus menentang Malaysia. Titik. Lepas kedua ketiga. Persengketaan yang berterusan ini menyebabkan Mafilindo tidak berperanan lagi. Okey, itu untuk Mafilindo. Macam mana nak memulakan ASA pula? Menggunakan perkataan manakala. Manakala sebab pertubuhan ASA gagal berperanan sebagai pertubuhan serantau kerana ASA dianggap sebagai pertubuhan anti pemerintah Presiden Soekarno di Indonesia. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua, kesaksian timbul kerana perjanjian ketenteraan Malaysia dengan Britain. Lepas kedua, ketiga, Thailand dan Filipina pula dengan USA. Lepas ketiga, keempat, pertelingkahan antara Malaysia dan Filipina berkaitan penubuhan Malaysia. Dan last sekali, kelima, ASA dibubarkan pada tahun 1963. Okey, akhir sekali, soalan kebat. Bagaimanakah semangat setiakawan dalam kalangan negara serantau dapat dieratkan? Apa kehendak soalan? Bagaimanakah dulu? Iaitu cara semangat setiakawan dalam kalangan negara serantau dapat dieratkan. Okey, jadi ambil balik pembuka soalan. Semangat setiakawan dalam kalangan negara serantau dapat dieratkan dengan cara menghormati kedaulatan negara lain. Huraiannya, hal ini kerana Malaysia mengamalkan dasar tidak campur tangan dalam urusan negara lain. Contohnya, di negara yang dilanda krisis seperti Rohingya di Burma, kesannya politik negara menjadi stabil dan kedaulatan negara dapat dipelihara. Macam mana nak memulakan isi yang kedua? Guna number, iaitu cara kedua. Cara kedua ialah dengan membantu meningkatkan ekonomi melalui perjanjian perdagangan dua hala. Huraiannya, hal ini agar dapat meningkatkan pasaran import dan ekspor dalam negara. Misalnya, Malaysia mengimport beras dari negara Thailand. Last sekali kesannya dapat menambah pendapatan negara masing-masing. Lepas cara kedua, cara ketiga.
Cara ketiga ialah mengadakan hubungan diplomatik dengan negara lain. Huraiannya, hal ini dengan mengadakan banyak lawatan ke negara luar seperti Thailand, Filipina dan Indonesia. Dan sekali kesannya, wujud semangat setia kawan dan kesepakatan antara negara dalam semua bidang. Okey, untuk soalan kebat ni seperti biasa, sebagaimana cikgu ajar, mesti ada 4 perkara. Mesti ada isi, ada huraian. Huraian bermula perkataan hal ini. Kemudian ada contoh dan last sekali ada kesannya, ada kesan. Okey, akhir sekali cikgu nak menyampaikan berita gembira kepada pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020, iaitu buku poket formula tingkatan 4 dan buku poket formula tingkatan 5. Di dalamnya mengandungi tajuk-tajuk sport sebagaimana buku teks tingkatan 4 iaitu ada 10 bab dan buku teks tingkatan 5 ada 9 bab. Sebagaimana kita tahu, setiap bab ada tajuk-tajuk sport dia yang tersendiri. Harga bagi sebuah buku hanya RM1 sahaja. Jadi sesiapa yang nak dapatkan dua-dua buah buku hanya memerlukan berapa ringgit? Memerlukan RM2 sahaja. Jadi sesiapa yang berminat boleh menghubungi Syazri di nombor 013-7529-209. Okey, hanya sekadar itu saja daripada cikgu. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah yang seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.